Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Cikgu Suryati daripada Sekolah Menengah Sains Muzaffar Shah Melaka. Saya merupakan guru fizik anda untuk hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tajuk impuls dan daya impuls di bawah bab 2, daya dan gerakan 1 yang terdapat dalam fizik tingkatan 4. Tajuk ini banyak memberi impak dalam kehidupan kita, terutama kemajuan dalam bidang sukan. Seorang atlet lompat jauh membengkokkan kakinya semasa mendarat. Apakah kesan daripada tindakan itu? Dalam kemalangan jalan raya, daya bertindak boleh menyebabkan kerosakan yang teruk pada kereta dan kecederaan yang parah pada penumpang kereta. Apakah nama daya yang bertindak sebab kemalangan itu? Baiklah murid-murid, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, berkomunikasi untuk menerangkan impuls dan daya impuls. Yang kedua, menyelesaikan masalah melibatkan impuls dan daya impuls. Nama daya tersebut ialah daya impuls. Jadi, apakah itu daya impuls? Jadi, daya impuls ialah daya yang bertindak dalam masa yang singkat sewaktu pelanggaran. Masih ingat lagikah persamaan bagi hukum gerakan Newton kedua? F sama dengan ma, dan kita tahu pecutan A bersamaan V tolak U per T, di mana V adalah laju akhir, U adalah laju awal dan T adalah masa. Jadi persamaan kita menjadi F bersamaan MA bersamaan M dalam kurungan V tolak U bahagi T bersamaan MV tolak MU bahagi T, di mana MV adalah momentum akhir, MU adalah momentum awal. Jadi, momentum akhir tolak momentum awal bersamaan perubahan momentum. T bersamaan masa impak. Persamaan kita menjadi F bersamaan perubahan momentum bahagi masa T. Oleh itu, kesimpulannya F bersamaan kadar perubahan momentum. Dalam makna kata yang lain, daya impuls juga adalah kadar perubahan momentum. Dari persamaan F bersamaan kadar perubahan momentum tadi, kita dapat terbitkan persamaan untuk perubahan momentum. Perubahan momentum sama dengan MV tolak MU sama dengan FT. Istilah kedua untuk hari ini ialah impuls. Jadi, impuls bersamaan perubahan momentum. Persamaan untuk perubahan momentum sama juga MV tolak MU bersamaan FT, di mana M ialah jisim objek, U ialah hal laju awal, V ialah hal laju akhir, F ialah daya yang dikenakan dan T ialah masa tindak balas. Unit SI impuls bersamaan kilogram meter per saat bersamaan Newton saat. Mari kita lihat satu situasi. Sebuah buku terletak di atas meja. Apakah daya-daya yang bertindak ke atas buku itu? Sebenarnya, terdapat sepasang daya, iaitu daya tindakan dan daya tindak balas. Buku tersebut menggunakan satu daya tindakan ke atas meja, iaitu arah ke bawah, dan pada masa yang sama, meja ini juga menggunakan daya tindak balas ke atas buku, iaitu arah ke atas. Hubungan antara daya tindakan dan daya tindak balas dijelaskan oleh hukum gerakan Newton ketiga. Hukum gerakan Newton ketiga menyatakan untuk setiap daya tindakan, terdapat daya tindak balas yang sama magnitud tetapi bertentangan arah. Contoh yang lain ialah semasa berjalan. Kaki kita kenakan daya tindak ke atas jalan dan pada masa yang sama, jalan kenakan daya tindak balas ke atas kaki kita. Kita akan bincangkan 3 kes melibatkan perubahan momentum. Kes pertama, menambah momentum. Situasi ini adalah untuk memulakan sesuatu objek yang pegun. Momentum akhir lebih besar dari momentum awal. MV lebih besar dari MU. Momentum awal MU sama dengan kosong kerana objek pegun. Sebiji bola yang pegun, momentum awal MU sama dengan kosong. Apabila dikenakan daya, bola akan bergerak dengan hal laju V dan momentum akhir bertambah iaitu MV. Kita telah pelajari bahawa formula impuls atau perubahan momentum MV tolak MU sama dengan FT. Perubahan momentum bergantung kepada dua faktor, iaitu
daya yang dikenakan dan masa sentuhan T. Masa sentuhan ialah masa semasa daya bersentuh dengan objek. Jadi, jika kita ingin perubahan momentum besar, kita perlu kenakan daya F yang besar dan masa sentuhan T adalah panjang. Kes 2 ialah momentum berkurang. Situasi ini melibatkan untuk memberhentikan objek selepas pelanggaran berlaku. Momentum awal lebih besar daripada momentum akhir. Biasanya, objek bergerak menghentam satu permukaan dan akhirnya berhenti. Di dalam situasi ini, daya impuls bertindak sewaktu pelanggaran. Formula daya impuls F bersamaan mv tolak mu bahagi T. Contoh, sebiji telur jatuh dan menghentam lantai. Masa T bermula dari saat telur mengenai lantai sehinggalah telur itu berhenti. Momentum akhir bersamaan kosong kerana telur sudah berhenti. Daya impuls bertindak yang menyebabkan telur itu pecah. Melalui persamaan F sama dengan mv tolak mu per T menunjukkan daya impuls berkadar songsang dengan masa T apabila perubahan momentum malar. Bermakna bila masa T pendek atau kecil, daya impuls F menjadi besar. Bila masa T panjang atau besar, daya impuls F menjadi kecil. Kita akan melihat lebih lanjut aplikasi ketiga-tiga kes melibatkan perubahan momentum. Kes 1. Menambah momentum melalui tindakan ikut lajak. Sebiji bola disepak dengan daya F yang kuat dan kaki meneruskan ayunan. Tindakan ini disebut tindakan ikut lajak. Masa sentuhan T antara kaki dan bola lebih lama. Jadi, daya F dan T adalah besar, menghasilkan impuls yang besar. Dengan itu, bola mengalami perubahan momentum yang besar dan akan bergerak dengan hal laju yang tinggi. Oleh itu, bola boleh bergerak jauh. Contoh kedua ialah seorang pemain golf masih meneruskan ayunan kayu golf selepas bola golf dipukul. Aksi ini juga dinamakan ikut lajak. Tujuan aksi ikut lajak adalah untuk meningkatkan impuls yang bertindak ke atas bola. Jadi, masa sentuhan bola T meningkat. Impuls iaitu Ft akan meningkat. Impuls bersamaan perubahan momentum, maka persamaan kita Ft bersamaan mv tolak mu. Perubahan momentum atau impuls meningkat. Oleh itu, bola akan meningkat kelajuannya menyebabkan bola bergerak jauh. Kes kedua, momentum berkurang dengan masa T yang panjang, menghasilkan daya impuls kecil. Yang pertama, pemain bola menangkap bola menggunakan glove. Pemain bola menangkap bola dengan cara menggerakkan tangan ke belakang. Peserta lompat tinggi mendarat di atas tilam yang tebal. Peserta lompat jauh mendarat di atas pasir dengan membengkokkan kakinya ketika mendarat. Beg udara di dalam steering kereta akan terbuka bila berlaku pelanggaran. Kes kedua, momentum berkurang dengan masa T yang panjang menghasilkan daya impuls yang kecil. Semua teknik di atas adalah bertujuan untuk mendapatkan masa tindak balas T yang panjang, iaitu mengambil masa lebih lama untuk berhenti. Oleh itu, daya impuls berkurang dan mengurangkan kesan kecederaan. Teknik ini juga digunakan untuk pembungkusan barang untuk menjamin barang tidak rosak seperti pemegang telur dan plastik bubble untuk pembungkusan barang yang mudah pecah. Beberapa contoh aplikasi yang perlukan daya impuls besar. Pertama, bola yang cukup angin digunakan dalam permainan. Masa tidak balas pendek, daya impuls besar dan bola bergerak jauh. Pemain karate menggerakkan tangan dengan cepat supaya masa lebih pendek dan daya impuls lebih besar. Maka papan dapat dipecahkan. Yang ketiga, penukul mengetuk paku dengan kuat dan cepat untuk hasilkan daya impuls yang besar. Paku dapat masuk ke dalam kayu lebih dalam lagi. Akhir sekali, lesung batu yang keras digunakan untuk hancurkan cili atau bawang. Tumbuk pengetuk dengan cepat
daya impas akan menjadi besar. Untuk meningkatkan kefahaman kita tentang impas dan daya impas, mari kita membuat satu contoh soalan pengiraan. Ali yang berjisim 60 kg melompat dari tingkat pertama sebuah rumah yang terbakar. Lajunya sejurus sebelum mendarat ialah 6 meter per saat. Soalan pertama A. Kirakan impuls apabila kakinya mencecah tanah. Kita dah belajar impuls sama dengan mv tolak mu bersamaan 60 darab kosong tolak 6. Yang mana kosong tu adalah laju akhir, dia berhenti. 6 tu adalah laju awal semasa dia mencecah tanah. Jadi jawapannya ialah negatif 360 kg meter per saat. Soalan kedua, berapakah daya impuls yang bertindak ke atas kaki Ali jika dia membengkokkan kaki ketika mendarat dan mengambil masa 0.5 saat untuk berhenti? Kita gunakan formula F bersamaan mv tolak mu bahagi T bersamaan negatif 360 bahagi 0.5 bersamaan negatif 720 Newton. Soalan ketiga, berapakah daya impuls yang bertindak ke atas kaki Ali jika dia tidak membengkokkan kaki dan berhenti dalam masa 0.05 saat? Jawapannya F bersamaan mv tolak mu bahagi T bersamaan negatif 360 bahagi 0.05 bersamaan negatif 7,200 Newton. Soalan akhir, apakah kebaikan membengkokkan kaki semasa mendarat? Bila membengkokkan kaki, tambah masa impak iaitu T dan mengurangkan daya impas, mengurangkan kecederaan kepada kaki Ali. Baiklah murid-murid, banyak perkara yang telah kita pelajari hari ini. Cikgu berharap anda benar-benar memahami mengenai impas dan daya impas. Sehingga bertemu kembali. Assalamualaikum.